Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua pelajar. So, kita akan mulakan pembelajaran kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Okey. So untuk minggu lepas saya ada minta kamu untuk lihat dan tonton rakaman kelas tambahan. Okey. So rakaman kelas tambahan tu kira awak kena lihat, awak kena tonton video tu pada waktu awak free lah. Okey. So takkan dalam masa seminggu tu tak ada waktu free. So mesti ada dalam satu tempoh, dalam masa 2 atau 1 jam yang awak boleh luangkan masa untuk tonton video tersebut. So yang tonton video ni ada dalam 7 orang dan yang ambil kehadiran untuk video ni adalah 3 orang. So responses kat sini ada 3 sahaja. Jadi mana pelajar yang tonton tu lupa nak isi form, awak kena isi sebab ni adalah form kehadiran. Dekat sini link awak nak cari kat mana, link tu ada dekat dalam YouTube Okay, link tu ada dekat YouTube, dekat description. So boleh tengok kat sini bawah ni. Okay, dekat sini sila isikan kehadiran. So lepas awak tonton video 46 minit ni, isikan kehadiran. Okay, so mana yang belum tengok lagi awak tolong tengok sebab itu adalah kehadiran untuk minggu ke-14. Dan bila awak tengok, saya ucapkan tahniah lah. Okay, kepada yang dah tengok tu saya ucapkan tahniah sebab itu adalah pembelajaran. Kalau awak nak belajar, awak kena tengok. Okay, kalau awak tak tengok, kira rugilah. Okay, rugi pada awak, bukan saya rugi pada awak. Okay. So, lihat ya. Jangan lupa. Okay, untuk kehadiran hari ni, tengok ramai yang masih tak hadir lagi. Walaupun kita ada berapa ramai Tingkatan 4. Okay, saya lihat. Kat sini, kalau kita tengok, Tingkatan 4. Okay, kita ada 30 orang Kita ada 30 orang pelajar yang mendaftar kelas saya. So, nama-nama ni sepatutnya awak mestilah kena tanamkan sifat semangat untuk belajar lah. Walaupun kita betul-betul tak susah struggle dengan subjek matematik ni, tapi awak kena hadir. Okay, kena hadir. Dan saya hanya berikan kelonggaran kepada pelajar yang ada masalah tertentu sahaja. Contohnya ada kelas yang bercanggah, atau contohnya awak ada sakit dan mungkin awak ada urusan keluarga. Yang itu saya tak boleh nak elakkan, jadi saya akan bagi kelonggaran. Cuma kalau yang tak ada alasan tu, saya tak tahulah apa masalah awak, sama ada awak betul-betul malas nak belajar ataupun nak berhenti. So kalau awak nak berhenti, just left group sahaja sebab saya akan remove nama lah. Okay, so mana yang nak belajar tu, belajar elok. Sebab ini kelas percuma, bukan yang kelas awak bayar. Apabila kelas percuma, awak kena tunjukkan kesungguhan dan effort. Sebab apa? Sebab ini untuk diri awak sendiri, bukan untuk saya. Okay, untuk diri awak sendiri. Kalau awak nak faham, awak kena usaha. Sebab bila lagi awak nak belajar kalau bukan sekarang? Walaupun kita online tak bermakna awak tak boleh belajar. Okay, online ni adalah satu kesempatan untuk awak belajar dekat depan mata Sama ada awak gunakan telefon ataupun gunakan laptop. Okay, jawapan semua dah ada dekat depan mata. Jawapan awak boleh search daripada buku teks ataupun Google. Ataupun awak boleh je terus kontak cikgu-cikgu awak untuk tanya soalan tu. Sebab biasanya saya akan dapat beberapa orang pelajar yang akan tanya soalan pada saya. Okay, soalan tu daripada soalan cikgu sekolah dia lah. Dia tanya macam mana nak buat soalan ni. Saya akan explain. Okay, saya akan explain from A to Z. Mungkin saya akan bagi video tambahan atau saya just WhatsApp sahaja. Itu bergantung kepada waktu free saya. Tapi itu tengok kepada effort awak sama ada betul ke awak nak belajar. Okay. Macam tadi ada ramai yang bagi PM saya awal-awal dari petang sampai mungkin lepas kelas ni pun dia akan PM lah kenapa dia tak hadir. Itu menunjukkan yang awak betul-betul concern terhadap subjek ni. Okay, itu saya ucapkan tahniah lah sebab awak ambil berat. Jadi kalau yang tak hadir tu tolong bagi tahu kenapa, apa sebab awak tak hadir dan
katakan buktilah kalau ada. Jangan diam saja. Sebab kalau awak diam, maksudnya awak tak ambil berat. Okay, dan awak just buat tak tahu je. Awak hadir dan awak kalau awak malas nak datang, awak tak payah datang. Macam tu je. Tak nak, saya tak nak macam tu sebab bila awak sambung belajar, cerita bila awak sambung belajar, perangai awak kalau macam tu, memang auto awak kena repeat satu subjek tu. Jadi, kalau kita ingat balik, zaman kita sekolah ni percuma je. Okay, zaman kita sekolah ni percuma. Tak perlu bayar pun. Kalau ada bayar, mungkin bayar PIBG. Itu adalah bayar persatuan lah. Dan mungkin ada SPM beberapa sekolah yang memang kena bayar yuran subjek dekat dengan 100. Okay, saya ada dapat beberapa ni lah maklumat. Tapi tak semua sekolah yang kena bayar yuran SPM, saya tak ingat. Saya tak tahu macam mana. Semua batch awak ni saya tak tahulah sama ada SPM awak kena bayar atau tak. Zaman saya SPM semua free. Cuma bayar PIBG 100 je. Jadi kelas tuition adalah bergantung kepada diri sendiri. Awak nak belajar tuition, bayar satu subjek RM60. Itu zaman saya. Okay, matematik RM60. Kalau matematik tambahan dekat RM80. Satu hari belajar 2 jam terus. Jadi kalau setiap minggu kena hadir kelas tu. Saya kena pergi tuition dekat pusat tuition Radina Gemilang. Kemudian start pukul 8 habis pukul 10. Balik tu tunggu parents ambil. Tapi itu kawan-kawan saya lah yang daftar tuition. Saya tak daftar tuition sebab mahal. Zaman saya memang saya tak ada duit sangat. Nak belajar tuition pun memang fikir duit je. So saya belajar sendiri. Okay, belajar. Bila awak belajar seorang ni, saya faham lah awak rasa macam malas, rasa lesu. Lagi-lagi sekarang ni musim hujan, memang mengantuk. Okay, memang mengantuk, memang malas nak belajar. Okay, saya pun macam tu, sama. Tapi tak apa, kita kena fight. Itu namanya jihad. Kena fight, kena lawan rasa malas tu. At least satu hari dapatlah ulang kaji sedikit. Tak banyak pun tak apa. Adalah sikit progress. Okay. Walaupun minggu ni saya dengar ada cuti penggal. Jangan anggap cuti penggal tu awak tak buat apa-apa Okay. So saya tak nak bebel lagi panjang. Sebab saya memang kuat bebel Kalau saya tak bebel kan nanti jadi pula perangai. So saya kena bebel. Walaupun awak daftar untuk suka-suka, kena ada sedikit teguran. Teguran, motivasi itu lain. Okay. So hari ni kita akan masuk kepada topik balik semula, topik tingkatan 4 bab 1. Dan topik tingkatan 4 bab 1 ni adalah ungkapan ungkapan dan persamaan kuadratik. Yang ini biasanya pelajar sangat lemah. Dan yang inilah saya nak kukuhkan semula. Ini adalah basic bagi subjek matematik. Okay, basic bagi subjek matematik. Basic bagi subjek matematik ni adalah ungkapan. Di mana ungkapan ni awak kena buat dalam bentuk huruf Okay, ungkapan dalam pemboleh ubah. Huruf. Kalau awak nampak kat sini, kita ada huruf X. Okay, kita ada huruf X. Kita ada huruf Y. Ni ungkapan ni. Ni kita nak ungkapkan dalam sebutan apa. Ni sebutan R. Ni sebutan K. Ni sebutan P. So sebelum kita jawab soalan ni, saya nak awak faham dulu basic. Okay, basic kepada soalan ni. Kita kena kenal pasti dulu apa itu ungkapan, apa itu persamaan. So saya kena terangkan kat awak kena salin. Okay, awak kena salin. Alright. So ini adalah ungkapan Kita cerita pasal ungkapan dulu. Ungkapan ni apabila awak nak ungkapkan pemboleh ubah dalam satu persamaan. Ungkapkan pemboleh ubah. Okay. Ungkapkan pemboleh ubah dalam sebutan lah. Dalam sesuatu sebutan. Macam tu. Bukan persamaan ungkapan dengan persamaan lain. Okay, ni ungkapan. Ungkapan ialah mengungkapkan pemboleh ubah. Okay. Ungkapkan. Ni kita nak ungkapkan pemboleh ubah dalam satu sebutan. Okay, kalau awak tak faham apa maksud ungkapan ni, okay, kita lihat contoh contohnya, kita ada kuadratik ungkapan kuadratik. So kita ada huruf X. Kita biasa guna X kan? Alright. So 3X kuasa 2. Kenapa kuasa 2? Sebab ni adalah ungkapan kuadratik. X kuasa 2 ni adalah kuadratik. So mungkin tambah atau tolak tu bergantung lah. Okay, tambah 4X tolak 7. Okay. Ini contoh ungkapan kuadratik.
Ungkapan kuadratik mestilah berbentuk, okey, ni adalah bentuk dia. Ni ungkapan kuadratik. Okey. So, ungkapan kuadratik ni mestilah ada kuasa 2. Lambat dia masuk. Okey, ungkapan kuadratik ni mestilah ada kuasa 2. Contohlah, apa-apa huruf yang awak jumpa, huruf ni kita panggil dia sebagai sebutan. Yelah, sebab kita sebut kan, huruf X. Kita sebut. Jadi kita anggap dia sebagai pemboleh ubah ataupun sebutan. Okey, jadi sekarang ni, kalau awak lihat, ada je kuasa 2, itu maksudnya ungkapan kuadratik. Sebab apa? Sebab kuadratik ni mewakili kuasa 2. Kuasa 2. Kuadratik, kuasa 2. Okey. So kalau ingat, kuadratik mestilah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Ni bentuk dia. Okey, bentuk sahaja. Cuba kalau bentuk dia tak ikut urutan Contohnya kalau saya letakkan sebagai 3X tolak 9 tambah 2X kuasa 2. Contohnya dia tak ikut urutan. Maksudnya dia tak ikut susunan yang betul macam ni. Tak apa. Kalau macam ni, dia masihlah dalam bentuk ungkapan kuadratik. Sebab syarat yang pertama mestilah kuasa 2. Okey, ungkapan ni mestilah kuasa 2. So kalau awak lihat kat sini, semua ni ada kuasa 2. Okay, semua ni ada kuasa 2. Masing-masing adalah ungkapan kuadratik. Contoh-contoh bukan ungkapan kuadratik. Okey, kita tengok pada contoh bukan pula Okey, bukan ungkapan kuadratik Bukan ungkapan kuadratik. Ni kita belajar pasal ungkapan kuadratik sahaja. Masa lower form awak belajar ungkapan. Sekarang kita belajar bukan ungkapan kuadratik. Okey, bukan ungkapan kuadratik maksudnya dia bukan X kuasa 2. Dia bukan X kuasa 2. Contohnya 9X tolak dengan 7 ataupun tolak dengan 4. Ni contoh. Dia tak ada kuasa 2. Okey, ni adalah bukan ungkapan kuadratik. Okey. Ni contoh dia lah. So ada lagi contoh lain. Okey, ada lagi contoh lain. Kita boleh tuliskan dia sebagai 5X ataupun nombor lain lah 2X kuasa 3. 2X kuasa 3 tambah 9. Contoh. Okay. So ini pun bukan ungkapan kuadratik sebab dia kuasa 3. Dia bukan kuadratik dia kubik. Kubik ni jauh sikit lah. Saya tak nak ajar sangat. Okay, ni kubik Dia bukan kuadratik. Sebab dia kuasa 3. Kalau kuadratik wajib kuasa 2. Itu awak kena tahu. Okay. Lagi satu. Bentuk dia hampir betul tapi salah juga. Contohnya macam saya letak X kuasa 2 tambah 2X tolak 6. Macam inilah something. Sama dengan kosong. Okay, sama dengan kosong. Ni. Kuasa 2 juga. Okay, walaupun ada X yang tak ada kuasa tu biarkan. Okay, biar je. Kita tengok kuasa tertinggi sahaja. Okay, kuasa yang paling hebat. Okay, kuasa yang paling hebat kat sini adalah X kuasa 2. Okay, betul lah ni. Ungkapan ni dah betul. Tapi satu je masalah dekat sini, dia ada tanda sama. Dia ada tanda sama. Okay, tanda sama ni mewakili persamaan. Ni tanda sama ni. Tanda sama. Okay, tanda sama. So dia bukan bukan ungkapan kuadratik. Sebab dia adalah persamaan kuadratik. Okay, itu berbeza. Ungkapan ni maksudnya dia tak ada langsung tanda sama. Kalau tengok kat sini dia tak ada tanda sama langsung pun. So, bila kita lihat kat sini, awak kena faham apa itu ungkapan, apa itu persamaan dan mestilah berbentuk kuasa 2 sahaja. Okey, mestilah kuasa 2. Kalau ada X kuasa 3 tu salah lah. Paling tinggi mesti kuasa 2. Walaupun ada X biasa tapi dia mestilah yang paling bos dia ni, ni paling tuan dia lah, paling tinggi ni mestilah kuasa 2. So, awak kena tahu. Okey? Ini ungkapan, cerita pasal ungkapan. Okay, so awak kena faham konsep dia. Ni kawasan bukan. Okay, ni kawasan bukan.
dan atas tu adalah kawasan yes, ungkapan. Okay. Dia ada banyak lagi contoh. Ni contoh mudah lah. Kalau saya bagi contoh susah, dia akan bagi dalam bentuk pecahan. Awak kena selesaikan dulu kan. Contohnya nantilah saya bagi contoh. Bukan sekarang nanti awak pening. Okay, ni contoh basic. So kalau awak nak salin dulu. Buat catatan. Okay. So, next kita lihat. Soalan yang saya nak terangkan hari ni, yang ini adalah persamaan kuadratik. Tadi tu ungkapan, itu adalah bonus untuk awak. Pembelajaran bonus. Yang ini adalah yang kita nak go through sebenarnya. Okay, persamaan kuadratik. Apa yang awak nampak kat sini? Okay, apa yang awak nampak kat sini? Dalam soalan A, B, C, D, E, F. Okay, kita ada tanda sama. Okay, kita ada tanda sama. Itu kita panggil dia persamaan kuadratik. Tapi ingat, tanda sama ni maksudnya persamaan. Okay, tanda sama tu maksudnya persamaan. Kenapa saya tak boleh highlight benda ni? Okay, tanda sama tu maksudnya persamaan. Kuasa 2 maksudnya kuadratik. Okay, kuasa 2 maksudnya kuadratik. So, bila ada tanda sama dengan ada kuasa 2, kita panggil dia persamaan kuadratik. Dia panggil macam tu. Jadi, pernah dengar tak orang kata persamaan linear, persamaan kuadratik kan? Pernah dengar kan? Persamaan linear maksudnya dia hanyalah melibatkan tanda sama dengan huruf X sahaja. Rasa saya ungkapan linear ni awak dah belajar lower form. Okay, ni linear kan? Contohnya 5 tambah X. Okay, 5 tambah X. Ni linear. Sebab apa linear? Sebab dia X sahaja, dia tak ada kuasa. Ni linear. Tapi kalau persamaan linear dia adalah Y sama dengan 5 tambah X. Ataupun 0 sama dengan 5 tambah X. Ataupun 5 tambah X sama dengan 0. Ini yang namanya persamaan. Persamaan linear. Okay? So awak kena tahu, apa tu persamaan linear? Apa itu linear? Linear adalah X sahaja. Persamaan linear adalah persamaan linear. Dia ada X yang tak ada kuasa. Dia macam itulah. Dan sama juga macam konsep tadi, ungkapan tadi, ungkapan kuadratik. Okay, ni adalah kuadratik. Okay, sebab ada X kuasa 2. Kalau saya letak sama dengan 0, dia jadi persamaan. Sebab persamaan kuadratik. Dia macam tu. Okay, so nombor belakang ni, tak kisahlah nombor dia nombor apa pun, nombor 0 ke, nombor 9 ke, dia tetap biasa, dia tetap tak ada apa-apa pun, tak ada efek pun. Yang efek dia adalah tanda sama. Okay, yang efek dia adalah tanda sama sebenarnya. Okay, nombor belakang ni awak abaikan saja. Tapi biasanya kita samakan dengan 0 lah. Ini biasa standard lah. Tapi dia boleh jadi, dia boleh jadi nombor lain. Biasa normal adalah 0. Tapi yang kita nak fokus adalah tanda sama. So saya harap awak faham yang tu. Ada tanda sama, kita anggap dia persamaan. Ada kuasa 2, kita anggap dia kuadratik. Bila gabung, persamaan kuadratik. So itulah persamaan kuadratik. Okay, ni adalah persamaan kuadratik. Cuma bentuk dia tidak dah seperti bentuk ni. Okay, dia tidaklah berbentuk seperti kuadratik yang betul. Jadi apa yang nak kena buat dalam soalan A ni? Okay, apa yang nak kena buat dalam soalan A ni adalah kita kena susun dulu. Okay, kita kena susun dulu dalam bentuk kuadratik. Ni saya tak boleh tulis lah. Ambil soalan ni dulu Sekejap. Okay. So, apabila kita dah dapat persamaan kuadratik ni, kita nak susunkan dalam bentuk hukum kuadratik macam ni. AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Dia adalah bentuk tanda sama.
Sebab kita nak susun dalam bentuk persamaan kan. So, yang kuasa 2 ni kena letak depan lah. Contohnya macam ni 3x kuasa 2 ni letaklah negatif 3x kuasa 2 dekat depan. So, bx ni maksudnya huruf yang ada x sahajalah. Huruf yang ada x sahaja. Okay, huruf negatif 13x ni bawa letak depan. Bawa letak depan. Simbol negatif akan pindah jadi positif. Okay, simbol negatif pindah jadi positif. Macam itulah. Kemudian C. C ni maksudnya huruf yang tiada X. Huruf yang tiada X. Contohnya nombor 4. Okay, nombor 4 ni tak ada langsung huruf X. So kita letaklah 4 tu dekat depan. Okay, depan tu maksudnya sebelah kiri tanda sama. Kita pindahkan. Okay, pindahkan ke kiri. So dia jadi negatif lah. Okay, ni adalah ungkapan pula, persamaan. Persamaan kuadratik yang betul. Cantik dah bentuk dia. Cuma kalau awak nak lagi cantik, lagi perfect, awak pastikan A dia positif lah. Okay, untuk pelajar ADMAT untuk pelajar ADMAT ni memang kena positifkan A dia. Tapi kalau untuk matematik ni tak apa. Don't worry. Okay, jangan risau. Right. So ini adalah bentuk am. Bentuk am dia. Bila awak bentukkan dalam bentuk am, awak dapat 1 markah. Okay, bentukkan sahaja dapat 1 markah. So jangan risau. Okay, awak just bentukkan sahaja. Okay, tak perlu kira-kira dulu. Just bentukkan sahaja. Okay. So awak kena tahu. Yang mana duduk depan mestilah kuasa tertinggi. Ni adalah bos dia. Kemudian anak buah dia. Kemudian cucu dia pula. Lepas tu tiada apa-apa lah, kosong. Okay, mesti kosongkan belah kanan. Kesian dia. Okay, so kalau mana awak rasa nak cantikkan lagi, awak just positifkan dia lah. Okay, bila awak nak positifkan dia, awak tukar simbol. Awak tukar simbol negatif jadi positif. Okay, so dia jadi 3x lah positif. Negatif jadi positif, positif jadi negatif, negatif jadi positif. Tukar simbol semua. Okay, nak cantikkan dia tukar simbol. Satu tukar, semua tukar. Awak jangan tanya kenapa semua kena tukar. Satu tukar, semua tukar. Ikut bos dia. Kalau bos dia cakap, saya rasa saya nak tukar lah. Yang lain pekerja dia pun kena ikut lah macam tu. Okay. So kalau bos dia negatif, tiba-tiba nak jadi positif, yang lain kena ubah. Okay, yang lain pekerja-pekerja bawahan dia kena ubah. Macam tu lah. Okay. Ni contoh lah kalau awak nak buat. Lagi bagus Lagi bagus kalau awak buat. Dapat 1 markah. Alright. Sekarang kita nak gunakan kaedah yang paling best. Kaedah yang paling best. Bila awak dah selesai dapat 1 markah ni kan. Kita nak tekan kalkulator ni. Ni kita nak cari nilai X. Nak cari faktor X. Ataupun nak cari punca-punca dia. Mod EQN. Degree 2. Ni kalau guna kalkulator biasalah. Okay, kalkulator ni. Bila awak dah sampai ke fasa betul bentuk am ni kan, awak buka kalkulator, tengok cara nak tekan kalkulator ni ada 4 cara sahaja, 1 cara sahaja, 4 langkah. Okay, first awak tekan mod. Okay, awak cari EQN. Tekanlah mod sampai habis. Tekan mod sampai habis sampai awak jumpa EQN. Okay, so mod ni 3 kali lah. 1, 2, 3. Okay. So EQN EQN adalah equation. Equation adalah persamaan. Okay, pilih satu untuk equation. Kemudian dia ada tanya unknowns. Unknowns ni adalah untuk subjek tahun depan matrix tingkatan 5. So tak payah tekan persamaan lah. Ataupun awak tak payah tekan apa-apa pun. Awak just tekan kanan je. Tekan kanan. Mod EQN awak cari je degree. Okay, awak cari degree awak tekan kanan. Okay, tekan kanan untuk pergi degree, tekan kiri untuk unknowns. Unknowns untuk tingkatan 5, degree untuk tingkatan 4. So degree pilih 2 sebab kita hanyalah menggunakan kuasa 2 sahaja. Okey, kita menggunakan kuasa 2. So awak tekan 2. Okey, tekan 2. Darjah dia adalah 2. So A ni adalah kedudukan depan sekali. A ni dia adalah yang depan ni A, ni B, ni adalah C. Okey, so awak isi kan. 3 untuk A tekan sama dengan. Lepas tu B adalah negatif 13 dan C ialah 4. Okey, awak try buat. So dapat berapa nilai? Okey, dapat berapa nilai tuliskan kat ruangan komen.
Cikgu kalau terbuat bahagi 3 semua untuk tinggalkan X kuasa 2 je. Okey. Boleh kalau semua boleh bahagi dengan 3. Kalau semua salah satu tak boleh lah. Contohnya nombor 13 ni kan. 13 tak boleh bahagi dengan 3. So bos dia tak boleh buat. Bos dia kena tengok orang belakang juga kan. Kena tengok orang belakang. Adakah pekerja-pekerja dia mampu? Mampu tak untuk bahagi 3? Kalau tak mampu jangan tapi kalau semua mampu, yes, boleh. Macam itulah. Okay, 4.033. Kalau dapat perpuluhan ni kan, tukar dalam pecahan. Okay, macam Nurin buat atau Abang Zisha buat, okay. Alright, 0.33 salah tak cikgu? Tak salah, no. Dia betul Jawapan betul, cuma lebih bagus kalau kita tukar dalam pecahan. Sebab apa? Okay, kita buat dulu kita buat dulu. Okay, awak dah jumpa jawapan kan? Okay, awak buat kurungan macam ni. Okay, buat kurungan rumah lah, Rumah sama dengan kosong. Okay, rumah 2 sama dengan kosong. Ni template template untuk kuadratik. Sebelum pula. Betul lah, sebelum awak tuliskan nilai X yang pertama dengan X yang kedua tu, kita buat 2 atas dulu, 2 kurungan ke atas. Okay, untuk cari dia punya pemfaktoran. Ni pemfaktoran biasa kena guna kaedah manual. Tapi sebabkan kita ada kalkulator, dia memudahkan. Okay, dia easy easy. So, X1 apakah? X2 apakah? Macam tadi awak cakap, X1 adalah, ni awak tekan. Dapat 4. Okay, awak dapat 4. X2 awak tekan, awak dapat dalam point. Saya sarankan awak gunakan pecahan. So, tekan je ABC yang ada belah kiri ni, ABC. Okay, so 1/3 kan? Buat pecahan. Kenapa cikgu buat pecahan? Okay, ada sebab dia. Okay, ada sebab dia. So, tengok kat sini. Okay, awak bandingkan dua-dua ni. Okay, dua jawapan ni, kita nak sumbatkan dalam kurungan ni. Okay, kita nak sumbatkan dalam dua-dua kurungan tu. Tapi kita mula pelan-pelan dululah. Kita mulakan X yang pertama. Okay, X yang pertama ni. Awak lihat. X sama dengan 4 X sama dengan 4. So 4 ni positif kan? Okay, positif. So sebenarnya X sama dengan 4 ni awak just nak pindahkan X tolak 4 sama dengan kosong. Okay, nak pindahkan dia ke kiri sahaja. Sebab apa? Sebab dia ada persamaan. Okay, so X tolak 4 sama dengan kosong lah. Ataupun awak just letakkan dalam kurungan sahaja. X tolak 4. Sama dengan kosong tak payah tulis lagi sebab dia dah ada. Dia macam tu. Okay, ni just contengan sahaja. Nak lebih cepat, nak lebih congak, awak nampak dia positif, tukar je terus negatif. Negatif tukar terus jadi positif. Okay, ni positif jadi negatif. X tolak 4. Ni X. Okay. 1/3 kan? X. Jangan awak tulis negatif 1/3 jangan. Jangan buat X tolak 1/3. No. Betul tu betul tapi tak cantik. Okay. Tak cantik. Sama lah macam tadi saya ajar. X sama dengan 1/3 kan? Dia awak nak pindahkan dia ke kiri. So 3 ni. Okay. Dia bahagi awak pindah jadi darab lah. Dia jadi 3X. Okay. 3X sama dengan 1. Lepas tu 3X pindahkan 1 jadi negatif, dapat negatif 1. Okay, pindahkan 1 positif ni jadi negatif. Pindah-pindah je ni. So 3X tolak 1 lah jawapan dia. 3X tolak 1. Okay, so yang pecahan ni awak just darabkan. Lepas tu tukar simbol. Okay, 3X tolak 1. Itu sebabnya saya ajar kenapa dapat perpuluhan kita kena tukarkan dalam point. Okay, sebab awak kena tuliskan dalam bentuk yang betul macam ni. Bentuk yang ni lah, bentuk ni. Baru dapat 1 markah. Okay. Baru dapat 1 markah untuk pemfaktoran. Ni ungkapan. Ini persamaan. 1 markah persamaan, 1 markah pemfaktoran, 2 markah bagi punca-punca. Ni kita panggil dia punca. Awak jangan keliru. Ni saya tulis punca. Ni. Okay, ni adalah punca-punca. Punca-punca tu maksudnya jawapan dia lah. X1, X2. Tu adalah punca. Okay. Sebab apa tau? Kalau awak kembang balik, X darab dengan 3X, awak dapat 3X kuasa 2. Kan? Nampak tak? Takkanlah awak nak darab dengan 0.33 kan? Dia jadi macam lain lah, lari sikit. So, macam ni lah. Okay. Better dalam pecahan. Tapi ada juga dalam ADMAT ni matematik tak apa, dia okey. Kalau ADMAT ni dia memang dalam point-point.
Add dalam PowerPoint awak kena gunakan rumus. Rumus dia ada B, saya tak ingat apa rumus add tu, tapi awak kena guna rumus add tu. Tapi itu cerita add ni cerita matematik. So nanti add tu saya akan fokuskan juga, jangan risau. Okay, so ingat markah dia total 4. Okay, markah dia total 4 dan punca-punca ni kalau betul 2 awak dapat 2 markah. So total 4. Macam tu je. Senang. Okay, senang. Itu je, simple je question dia. Okay. Jadi apa yang awak nak kena buat adalah first, okay, bentukkan persamaan dalam bentuk arm. Salah susun, tak ada markah. Susun cantik elok, okay, dapat 1 markah. Okay. Next, awak sediakan bracket dan awak tekan calculator. Tekan je, tekan. Mod AQN degree 2 dapat jawapan 2 markah. Biasa orang dapat 3 markah lah. 1 markah lagi hilang sebab lupa nak buat template macam ni. Okay, lupa nak buat. Template tu biasa kita sediakan kat mana-mana boleh. Nak sediakan kat atas boleh, nak sediakan kat bawah boleh, tak ada masalah. Tapi atas lagi bagus lah. Nampak macam awak guna manual kan? Atas lagi bagus. Alright, so ni adalah contoh untuk soalan A. Easy je kan? Makin susah lah. Sebab ada pecahan. Okay, tengok pecahan banyak. Okay, tak apa. Pelan-pelan. Okay, pelan-pelan. Banyak masa lagi. Alright, so itu cara dia. Satu cara je, macam ni je. So saya harap biasa keluar dalam bahagian A, dia tak akan bagi ayat. Okay, dia tak akan bagi ayat. Dia akan bagi macam ni je. Okay, dia akan bagi macam ni sahaja. Iaitu terus direct soalan. Biasa macam tu lah. Yang bagi ayat-ayat ni apabila dia dah masuk kepada alam kebat. Okay, alam kebat tu apabila ada ayat-ayat manis daripada matematik. Tu tak apalah. Yang tu redor je lah. Kalau awak dapat lah. Okay. Alright. So soalan ni bagi saya dia adalah basic yang paling awak kena kuasai. Ya, memang susah. Dan ramai yang merangkak-rangkak buat benda ni. Tak apa, jangan risau. Kita belajar sama-sama. Okay, awak cuba buat latihan. Ni nak mengukuhkan matematik asas awak. Dia senang tapi susah bagi pelajar yang susah sikit lah dengan ungkapan ni sebab dia tak familiar dengan matematik. Okay, dia lemah kira-kira. Dia lemah pusing-pusing ni. Dia lemah pindah-pindah ni. Tak apa, kita buat latihan banyak. Okay. Right. Tengok next. Soalan yang kedua. Ni. Oops. Okay, 2y tambah 1 kuasa 2 sama dengan 16. Okay, maksudnya kat sini. Okay, maksud dekat sini adalah dia ada 2 benda yang dalam kurungan ni ada 2 sebab dia kuasa 2. Dia jadi macam ni lah. 2y tambah 1 kuasa 2. Dia jadi macam tu. Dia jadi macam ni. 2y tambah 1, 2y tambah 1. Dia 2 kali. Sama dengan 16. Macam ni lah. Kemudian, awak kena kira. Kembangkan dia. 2y dengan 2y. Okay, 2 kali 2 maksudnya. 2y dengan 2y tu apa cikgu? Alah, 2 kali 2 lah. 2 kali 2, 4. Okay, 2 kali 2, 4. Kemudian apa lagi nak kena buat? Huruf y jangan tinggal. Y pun kena darab dengan 2. Kena darab dengan y. Okay. 2y darab 2y. So 2 darab 2, 4. Y darab y dapat y kuasa 2. Macam tu lah maksud dia. Semua yang dalam ni kena darab dengan semua yang dalam ni. Okay, kiri dengan kiri. Okay. Kiri dengan kiri. Kemudian kiri dengan kanan. Kiri dengan kiri, kemudian kiri dengan kanan. Maksud kiri dengan kanan adalah lepas awak dah darab dengan yang depan, awak darab pula dengan yang belakang. Dia akan go next kepada next. Macam tu lah. So 2y kali 1 akan dapat 2y. Okay. Ulang langkah yang sama pada belah kanan pula. Okay, tadi kiri dengan kiri. Lepas tu kiri dengan kanan. Sekarang kita tukar pula. Kanan dengan kiri.
Lepas tu kanan dengan kanan. Dia macam tu lah. So saya buat anak panah ke bawah bagi nampak. So kanan dengan kiri. So 1 darab 2y akan dapat 2y. Okay. So ingat, positif darab dengan positif dapat positif. Ingat positif darab dengan positif dapat positif. Kalau positif darab dengan negatif mestilah negatif. Yang itu jangan cuai. Okay, kalau awak cuai memang salah. Okay, kemudian last, positif 1 dengan darab dengan positif 1. 1 darab 1 dapat 1, bukan 2. Siapa tulis 2 salah. Okay, sama dengan 16. Ini cara dia awak nak kembangkan. Okay, so bila ada dua kurungan, kurungan pertama darab dengan kurungan kedua, so kiri dengan kiri, lepas tu kiri dengan kanan. Next, ulang balik, kanan dengan kiri, lepas tu kanan dengan kanan. Buat macam tu. Okay, so dia step dia lah. Lepas tu bentukkan dalam bentuk arm. Okay, bentuk arm adalah AX kuasa 2, so X kuasa 2 kena depan lah. Dia huruf dia ubah, awak jangan pening. Okay, kenapa huruf X tak ada? Kenapa huruf Y pula semak? Jangan risau, huruf Y tu biar je. Okay, dia pun boleh ubah. So just tulis je lah. 4Y tambah 4Y. Okay, sebab tambahkan 2Y dengan 2Y. Kemudian pindahkan 16 ni jadi negatif. Tambah 1 tolak 16. Okay, sebab kita mesti kosongkan. Kosongkan ruang belah kanan. Okay, kosongkan ruang belah kanan. Okay, so dapat macam ni. Alright, 1 tolak 16, jangan awak tulis 17 pula. Tu tekan kalkulator je. 1 tolak 16 dapat negatif 15. Okay. Lepas tu, adakah bentuk dia telah menepati bentuk arm kuadratik? Okay, adakah bentuk ni telah menepati persamaan kuadratik dalam bentuk arm? So, kalau ya, sediakan template. Tapi kalau ya, awak sediakan template. Dan awak cari nilai Y1 dan nilai Y2 dengan menggunakan kaedah mod. Okay, so awak tekan calculator. Okay, awak tekan, buka mod, tekan 3 kali, cari EQN, equation. Okay, lepas tu pergi dekat degree cari degree sebab dia adalah darjah ataupun kuasa Okay, kuasa berapa? Kuasa 2. Kita pilih kuasa 2. So A ni adalah yang pertama huruf 4, nombor 4. Lepas tu B adalah BX ataupun yang tengah kita letak nombor 4. Dan last kali C dia adalah negatif 15. So wajib letak negatif 15. So dapat 1.5. 1.5 macam tadi lah saya cakap. Kalau point-point tukar dalam pecahan. Okay, kalau point tukar dalam pecahan. Macam ni 1/1/2 ni tukar lagi dalam pecahan tak wajar. Tekan shift. Tekan ABC. Dia jadi pecahan tak wajar. 3/2. Okay. So Y1 adalah 3/2. Dan Y yang kedua adalah shift pecahan negatif 5/2. Okay. Buat macam ni 3 markah. 1, 2, 3. Okay. Nak isikan dalam template ni, apakah jawapan bagi template ni? Okay. Pindahkan. Okay, pindahkan. 2 yang bawah ni pecahan kan? Bahagilah. Pecahan maksudnya bahagi. Pindah jadi darab. Okay, pindah jadi darab. Dia jadi 2Y. So, tulis 2Y. Kemudian, 3 ni positif. Awak tukar jadi negatif. So, awak tulislah negatif 3. Dia jadi macam tu. Senang. Kalau pecahan ni dah memang senang dah. 2Y negatif 3. Okay, so buat balik benda yang sama. 2Y. Okay, negatif tukar jadi positif 5. Kan senang? 2Y negatif 3. 2Y positif 5. Dia tukar simbol tukar simbol. Okay, baru dapat bonus 4 markah. Okay, siap. Macam tu dia ungkapan persamaan kuadratik. Okay.
Okay, awak salin dulu. Okay, saya nak ajar awak cara untuk congak lebih cepat Kalau awak rasa ada cara yang lebih cepat, saya akan ajar. Siapa yang dapat tangkap, awak guna cara yang kedua. Okay, ni cara kedua awak boleh tengok. Okay, so dia nak senang nak kira cepat, awak nak terus dapat yang tengah ni. Okay, awak nak dapatkan yang tengah terus. Okay. Bukan tengah ni bukan tengah ni. Dia dekat sini. 4 tambah 4 tambah 1. Okey, 4y kuasa 2 tambah 4y tambah 1 Dia terus direct lah. Sebab awak tak payah nak darab kiri dengan kiri, kiri dengan kanan, kanan dengan kiri, kanan dengan kanan. Okey, tak payah buat macam tu, dia terus direct. So macam manakah nak buat dia lebih cepat? So tengok kat sini. 2y letak je kuasa 2. Okey. 2y kuasa 2. First step lah. Okay, warna biru ni adalah kuasa 2. Warna hijau adalah darab. Okay, so saya buat 2y kuasa 2. Ni dia adalah kuasa 2. 2y kuasa 2. Okay. Lepas tu warna hijau adalah darab. Okay, dia ada 3 tempat Dia ada 3 tempat duduk. Tempat duduk pertama, tempat duduk kedua, tempat duduk ketiga. Okay, tempat duduk pertama dengan ketiga dia adalah kuasa 2. Tempat duduk yang ke tengah ni adalah warna hijau. Warna hijau ni adalah darab. So macam manakah warna hijau ni? Okay. Tadi kan awak letak depan kan? 2y awak letak kuasa 2 kan? So dia jadi 2y kuasa 2 lah dalam kurungan. Okay. Ataupun awak boleh direct terus 2 kuasa 2, 4, y kuasa 2, y kuasa 2 lah. Tu boleh, tak ada masalah. Tapi ni saya ajar so slow lah. Okay, next adalah darab. Okay. Ni adalah darab. Ni kuasa 2. Kuasa 2. Ni kuasa 2. Yang ni adalah darab. Okay, ni adalah darab. So kalau darab ni awak tengok 2 darab dengan positif 1. Okay, 2 kali 2 4 y. Okay, 2 kali 2 4 y. 4y kali 1 4y. Terus siap lah positif. Okay, positif positif. Kalau negatif negatif. Kalau positif positif. Okay. Cuma yang dekat kuasa 2 warna biru ni semua positif. Warna biru ni sentiasa positif. Okay. So kita lihat lagi. Next. Tadi kita dah ambil depan kan. 2y kuasa 2 kan. Sekarang kita ambil belakang pula. 1 kuasa 2. 1 kuasa 2 adalah 1. Okay, positif. So siap lah. Jawapan dia adalah 2 kuasa 2 4. Y kuasa 2, Y kuasa 2. Kemudian tambah 4Y. Kemudian tambah 1. Ni contoh lah. Dia sama macam ni. Okay, contoh lain. Saya boleh terus bagi contoh lain. Okay, contoh lain adalah 3P tolak 3 kuasa 2. Okay, 3P tolak 3 kuasa 2. Ni contoh dia So, buat benda yang sama lah. Warna biru ni saya letak kuasa 2 3 kuasa 2, 9. Okay, P kuasa 2, P kuasa 2. Lepas tu, warna hijau adalah darab. Okay, negatif jadi negatif lah. Sebab kalau positif, positif. Kalau negatif, negatif. So, 2 kali 3, 6. Okay, 2 kali 3, 6. P. 6P kali 3, 18P. Okay, dia siap terus. 2 kali 3 kali 3 terus. 2 kali 3 kali 3. 2 kali 3 kali 3 dapat 18. Tekan je kalkulator. Dan akhir sekali, jawapan dia mesti positif juga sebab warna biru. Warna biru sentiasa positif ya. Okay, 3 kuasa 2, 9. Siap lah. Lagi cepat. Okay, kuasa 2, darab, lepas tu kuasa 2. Yang penting warna biru tu mestilah positif. Yang depan dengan yang belakang. Yang tengah-tengah ni ikut simbol. Okay, so ini paling senang. Paling cepat. Okay, itu sajalah yang saya nak terangkan.
untuk hari ni. Cara congak apabila dia ada dua kurungan yang dia ada satu kurungan yang kuasa 2. Okay, kalau kuasa 3 pun cara dia sama, tak ada masalah. Okay, kalau kuasa 3 ke kuasa 4 ke sama je cara dia. Alright. Okay. So, itu sajalah. Jadi saya nak awak ambil kehadiran. Ya. Tadi kehadiran 3, lepas tu jadi 4. Mungkin ada yang dah tengok, lepas tu lupa kot nak isi. Tak apalah. Okay, maths kehadiran sesi 1. Okay, ambil kehadiran kat situ ya. Kalau tak sempat salin tadi, awak boleh screenshot Okay, screenshot dulu soalan ni. Kalau tak sempat lah salin. Okay, lepas tu awak boleh proceed kepada ambil kehadiran. Okay, itu sajalah. Dah pukul 92 minit. Nanti kita sambung lagi pada sesi yang kedua. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa nanti